Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada hari ini pada petang yang mulia ini, saya akan membincangkan soalan berkenaan dengan haid ni yang bertarikh 4 hari bulan Julai 2020. Dan ada yang telah menjawabnya. Tahniah lah yang menjawab tu. Walaupun ada salah dan kita akan bincang macam mana. Jadi, tanpa melengahkan masa, 3 soalan tersebut. Okay, ini soalan yang 4 hari bulan. Soalan yang bertarikh 4 hari bulan 7 tahun 2021. Tak silap ada 2-3 orang. Ada 2-3 orang menjawab. Alhamdulillah lah. Masih banyaklah yang menjawab tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan futuh, pembukaan kepada orang yang sentiasa menjawab daripada awal sampai habis ni soalan-soalan yang diberikan. Soalan tak sampai 5 minit pun jawab. Okey, jadi soalan yang pertama pada 4 hari bulan 7 hari tu, kita kata, kita ambil ringkas lah. Tak bacalah cerita tu sebab phone ada kat situ. Jadi saya ambil kesimpulan terus. Jadi ada seorang namanya Aminah. Aminah ni dia cukup tahun tahdidan, yakni 9 tahun 9 tahun tahdidan. Tu okey. 9 tahun tahdidan, yakni cukup lah. Ya, dia 9 tahun tahdidan pada tanggal berapa? 15 Muharram. 15 Muharram. Okey, sebut elok. Muharram bahasa Arab. Tahun 1440 Hijrah pada pukul 2 petang. Sebab tu kita beberapa kali menasihatkan siapa-siapa yang telah mendapat anak tu, nanti maka hendaklah dia catat tarikh hijri, sebab kita nak tahu bila anak kita balik. Takut-takut dah cukup umur. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau perempuan, nisbah dia nak haid ataupun dia nak mimpi keluar air mani. Nisbah orang lelaki nak mimpi keluar air mani. Jadi mimpi keluar air mani kalau 9 tahun takriban, maka dia dihukumkan balik. Kalau dia keluar air mani sebelum 9 tahun takriban, maka dia tidak diiktibarkan sebagai balik lagi. Bahkan diiktibarkan air yang keluar tu sebagai najis. Jadi ini nisbah kepada haid. Jadi dia tahdidan, maksudnya 9 tahun tepatnya ialah pada 15 Muharram. Kalau jam tu tak ada cantik dah, sebab sijil lahir ada dah dia punya jam tu, jam 12 malam dan sebagainya. 15 Muharram 1440 Hijrah pada 2 petang. Jadi dia pun keluar pada bila? 10 Muharram, 10 Zulqaidah. Makna 10 tahun tahdidan. 10 Zulqaidah. 10 Zulkaidah. Tak tahulah ni
ejaan betul ke tidak menurut Kamus Dewan. Dia kalau nak ikut jawapan apa, ejaan dia betul kena Kamus Dewan yang terkini. Baru tepat. Tu dia keluar tu 10 Zulkaidah sampai 30 Muharram. Sampai 30 mana? 30 Muharram. Berdasarkan jawapan yang saya tengok, ada beberapa sahabat-sahabat kita yang menjawab. Alhamdulillah. Barakallahu fikum lah yang jawab tu. Banyak yang jawab lagu mana? Banyak tak banyak lah. Kita pun tak nak hukum banyak. Saya iktibarkan yang jawab saja, yang tak jawab tu saya iktibarkan tidak faham. Tu je. Jadi yang menjawab tu dia kata apa? Dia kata 10 Zulkaidah dia bahagikan. 10 Zulkaidah tak silap lah dia kerja macam ni. 10 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah hukumnya darah fasad. Kerana apa? Kerana dia katanya belum cukup 9 tahun takriban. Dekat-dekat 9 tahun. Iaitu 15 hari sebelum masuk 9 tahun tahdidan. Ramai yang kata, ramai tak ramai lah yang 2-3 orang jawab tu. 10 sampai 30 Zulkaidah ialah fasad. Kemudian 1 Muharram sampai 15 Muharram, tak silapnya. Sampai 15 Muharram kot, dia kata haid. Lepas tu, kemudian lepas pada tu, istihadah. Tak silap lah. Saya pun tak ingat lah jawapan. Dia ingat jawapannya ialah dia kata 10 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah tu adalah darah fasad sebab tak cukup tempoh. Okey. Di sini, yang pertama jawapan tu salah lah. Yang jawapan tu salah. Sebab apa? Sebab ni keluar direct. Ni keluar direct. Okay? Ni keluar direct. 10 Zulkaidah tanpa henti. Boom, sampai 30 Muharram. Yakni 10 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah, 1 Muharram sampai 1 Muharram sampai 30 Muharram. Ni darah strict. Bila darah strict, tu, okey. Betul lah, ada yang setengahnya betul jawapan tu, tapi ada setengah yang salah. Saya tengoklah. Tapi rasa macam betul juga dia jawab tu. Tak ingat jawapan apa. Tak tahu, tengoklah jawapan ni. Okey. Okey, dia kata 10 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah ialah hukumnya ialah darah fasad sebab tidak mencapai 9 tahun takriban. Betul lah tu. Tu darah fasad. Sebab apa darah fasad? Sebab dia tak sampai 15 hari lagi sebelum 9 tahun tahdidan. Yakni 19 hari sebelum tahdidan mana? Kita kena kira. Ni 2 petang. Kena go back 15 hari jam 2 petang. Jadi 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 30 Zulkaidah. Jadi dia punya takriban dia ialah 30 Zulkaidah dah. Tu okey. Kalau 30 lah, kalau 29 lah. 30 Zulkaidah jam 2 petang. Sampai bila? Sampai 15 Muharram. 15 Muharram jam 2 petang. Ini takriban dia. Makna yang keluar darah daripada 10 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah jam 1 petang semua istihadah. Siapa yang jawab istihadah tu betul lah. Ataupun setengah ulama kata itu bukan darah istihadah, itu darah fasad dia panggil. Sebab dia tidak bercampur dengan darah haid lagi. Tapi atas pandangan mu'tamad dipanggil istihadah belaka. Walaupun darah fasad tapi hukum samalah. Okey. Kemudian tinggal lagi 30 Zulkaidah jam 3. 30 Zulkaidah jam 3 lah sebab jam 2 tamat untuk mula untuk tahdidan. Jadi start jam 2 lebih ataupun 3 lah kita kata. 30 Zulkaidah sampailah 15 Muharram ni, ini takriban dia. Tapi darah tu keluar berterusan 30 Zulkaidah, sampailah 30 Muharram. Jadi adakah semua haid? Makna ada haid, ada istihadah dia. Cuma tak belajarlah mana haid, mana istihadah lagi. Cuma nak faham ada haid, ada istihadah di situ. Sebab apa? Sebab lebih daripada 15 hari, 15 malam keluar darahnya. Itulah jawapannya. Tu. Jadi jawapan bagi nombor 1 ialah 10 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah itu hukum dia ialah istihadah kerana kurang daripada
umur 9 tahun takriban. Kemudian mula start daripada 30 Zulkaidah jam 3 tu sampai 30 Muharram, mungkin jam 3 juga, ada haid, ada istihadah kerana telah melebihi darahnya 15 hari, 15 malam. Itu kaedah untuk istihadah. Tu jawapan nombor yang pertama. Habis tu. Saya rasa betul kot mereka jawab tu nombor 1. Kita pun tak tengok tadi. Tengok-tengok itu je. Rasa betul kot. Kau salah. Kalau betul tu betul lah. Salah tak apa juga. Salah tu belajar lah. Okey, nombor yang kedua. Soalan yang kedua. Hangat petang-petang ni nak ujian pun. Soalan yang kedua. Okey, Sarah namanya. Sarah, okey, ni kira Mu'tadah lah ni. Mu'tadah yang pernah mari haid. Sarah keluar darah hitam daripada hari pertama sampai hari ketiga. Hari pertama tu jam berapa? Jam 3 petang. Dia tulis sini. Jam 3 petang. Sampailah 4 petang. Sampailah hari ketiga. Jam 4 petang. Okey, jam 4 petang. Darah hitam lah. Tak payah tulis, tak apa. Sebab kita buat maka pen yang warna hitam. Fahamlah hitam. Cuma dia tambah sikit. Hitam lagi busuk lagi pekat. Tambah sifat lagi. Busuk lagi. Busuk kohong. Tambah pekat pula. Tu okey. Busuk dan pekat. Bukan takat hitam saja. Okey, kemudian berhenti. Okey, kita terus jawab. Okey, Zuhir kalau hari pertama jam 3 petang ni keluar darah. Nak hukum dia haid boleh. Atas kaedah Zuhir keluar darah, hukum dia haid boleh. Asalkan cukup syarat. Iaitu dia sudah suci 15 hari, 15 malam sebelumnya. Dia sudah suci, sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari, 15 malam sebelumnya. Maka boleh iktibar hari pertama keluar. Darah berwarna hitam, pukul 3 petang, busuk dan pekat. Zuhirnya ialah haid walaupun tak cukup 24 jam lagi. Gini. Andai kata kalau sebelum ni dia tak cukup lagi suci 15 hari 15 malam, maka ini takmilatut tuhri. Tapi Zuhir soalan, kalau biasa orang tanya soalan, kalau orang kata, hari pertama sampai hari sekian-sekian keluar darah sekian-sekian. Saya tak tanya dah. Sebelum tu suci ke tak? Saya tak tanya. Saya jawab berdasarkan Zuhir jadual dia. Faham sendirilah, maknanya sebelum ni dia cukup 15 hari 15 malam. Okey. Okey, pekat. Okey, Zuhirnya haid. Hari pertama keluar, hari kedua pun haid. Hari ketiga haid. Lepas tu berhenti jam 4. Bila berhenti jam 4, kita nak hukum semua ni haid ke? Ya, semua ni haid sebab atas kaedah lebih daripada 24 jam dan kurang daripada 15 hari 15 malam, dan dia berlaku pada masa mungkin haid, iaitu pada umur lebih 9 tahun lah. Ni Mu'tadah contohnya. Ataupun baru Mu'tadah tapi dah lebih 9 tahun contohlah. Okey. Okey, sebelum tu kita kena buat border dululah. Okey, border 15 hari. Bila tengok saja darah pertama yang keluar, automatik kita kena lukis border untuk memudahkan kita. Jadi hari pertama bordernya hari pertama jam 3 petang. Bordernya sampai bila? Sampai hari ke-16. Sampai hari ke-16 jam 3 petang. Ini ialah 15 hari 15 malam. Tu okey, 15 hari 15 malam. Ni border tu kena siap lah sekali dengan masa. Kadang-kadang orang border 1 sampai 15 border. Tak erti tu. Maknanya dia tak faham ngaji. Tu. Kita kata dulu dalam Hasyiah Asyibram Malisi sebut bahawasanya kadar 15 hari 15 malam ialah kadar bila keluar darah pada pertengahan hari ataupun malam tu sampai 15 hari kemudian. Kena ikut tempoh masa yang betul-betul. Bukannya contoh hari pertama jam 3 petang keluar. Kita pun kata, ni 1 hari. Tak. Nak kata 1 hari ialah sampai hari kedua jam 3 petang dia keluar situ. Straight. Kalau mutasil lah. Kalau dia munfasil, pisah-pisah, kena cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari 15 malam. Dia panggil keluar dalam tempoh 15 hari 15 malam. Wa illam tattasil. Meskipun tidak bersambung. Yakni munfasil lah. Maka dikirakan sebagai haid. Okey. Kemudian berhenti. Okey, ni hari pertama keluar pukul 3, dia wajib berhenti ibadat dia. Sama ada puasa. Puasa dia diiktibar batal masa tu. Sebab keluar darah. Iktibar batal. Di tengah-tengah puasa, batal. Tengah-tengah rancang contohnya nak jimak puasa, tak boleh jimak dah sebab haid. Tu. Tengah-tengah nak cadang tawaf, tak boleh tawaf dah. Cadang nak masuk masjid, nak duduk dengar ceramah dalam masjid, tak boleh dah.
Tu. Dia kena duduk di kawasan yang bukan masjid. Kalau nak dengar ceramah ataupun mengaji juga. Okey. Jadi tak bolehlah perkara-perkara yang mengharamkan atas orang haid berlaku pada waktu 3 petang. Sampai 3 petang, hari ketiga jam 4 petang berhenti. Tu berhenti. Maka bila berhenti zahirnya atas kaedah berhenti saja darah, hukum dia suci. Hukum dia suci fil hal pada ketika itu juga. Itu disebut oleh Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Maka bila suci, maka zahirnya wajib dia mandi untuk dia sembahyang asar satgi lah. Tu dia tak wajib segera mandi lagi sebab tak masuk waktu asar. Sebab dia zahirnya tak perlu qada apa dah. Hari pertama sampai hari ketiga cukup dah 24 jam, tak perlu qada apa dah. Dia berhenti pukul 4. Adakah dia wajib segera mandi? Tak wajib lagi sebab tak masuk zuhur lagi. Tak masuk zuhur lagi. Tak masuk asar lagi. Asar satgi dia masuk baru dia mandi. Silalah. Tu okey. Kemudian berhenti. Hari kelima mari pula. Hari keempat silap. Hari keempat mari. Biru pula. Hari keempat. Hari keempat mari pula merah kehitaman. Okey, selalu orang kalau soalan-soalan kata merah kehitaman. Merah kehitaman nak iktibar apa? Nak iktibar hitam lah. Dia kalau darah tu warna, contoh warna merah. Ada satu ya sikit yang warna hitam lah tu. Dia tak kira warna merah. Walaupun setitik, setompok ni darah merah, ada setitik hitam ataupun satu garis sikit kecil benang warna hitam, maka tu diiktibarkan warna hitam. Jadi hari keempat mari jam 5 petang. Merah kehitaman dia kata. Dalam soalan lah yang saya buat tu. Merah kehitaman. Hari keempat keluar sampailah berterusan hari ke-6. Jam berapa? Jam 3 petang. Tu. Okey, jam 3 petang. Merah kehitaman. Okey, kita tambah satu lagi. Busuk. Merah kehitaman dan busuk. Okey. Bila hari keempat, jam 5 petang, dia tengok ada darah. Maka nak hukum lagu mana? Zahirnya ialah mesti wajib dia hukum dirinya adalah haid lagi. Maknanya hari pertama sampai hari keempat ni hukum dia masih haid dan celah-celah berhenti antara hari ketiga dan hari keempat dia panggil naqah. Tapi hukumnya adalah haid atas pandangan yang mu'tamad. Atas pandangan yang bukan mu'tamad, hukum dia suci, sah ibadat dia waktu naqah tersebut. Jadi perempuan boleh nak pilih mana-mana qaul, tak ada masalah. Itu semua dalam madhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nak pilih tak mau qada sembahyang waktu naqah tu pun tak apa. Tu ataupun kalau sembahyang tak kisah sangat, biasanya puasa lah. Contohnya dia naqah 3 hari. Dia naqah 3 hari lepas tu mari mula darah. Dia dah puasa dah 3 hari teruk-teruk, tiba-tiba tak sah nak qada balik nanti. Dia boleh ambil pandangan dhaif, tak ada masalah. Kalau dia tak mau puasa lah. Tu kalau dia nak ikut pandangan mu'tamad, dia nak puasa juga, itu lebih baik. Tu. Okey, jadi dia keluar berterusan. Dia tak boleh. Okey, hari kelima ni wajib dia itu berhenti puasa. Kalau dia puasa, batal puasa dia. Kemudian sembahyang tak boleh dah. Dan sembahyang tak boleh dah. Okey, lepas tu apa-apa saja yang haram atas dia semua tak boleh berlaku dah. Sampai hari ke-6, pukul 3 berhenti. Bila berhenti, zahirnya ialah suci. Maka wajiblah dia saat lagi mandi untuk sembahyang asar. Pukul 4 lebih lagi jam pada hari yang ke-6 itu. Berhenti. Okey, ni haid lagi ni. Sebab sebab apa haid? Pertama, sebab sudah masuk tempoh sebanyak-banyak haid. Sudah melebihi sebanyak-banyak haid 24 jam namun secara munfasil, secara berpisah. Dan tidak lebih daripada tempoh sebanyak-banyak haid lagi, 15 hari, 15 malam, maka hari ke-4 sampai hari ke-6 ialah dihukumkan sebagai haid lagi. Kemudian hari yang ke-10, dia mari pula. Dia mari jahat sikit hari ke-10 ni. Hari ke-10. Hari ke-10 dia tak bubuh jam. Kita bubuh jam lah. Hari ke-10 jam 2 petang. Tu. Dia tak bubuh jam. Tak bubuh jam pun tak apa. Sebab kita tahu masih lagi bawah. Sampailah hari ke-16. Hari ke-16 jam 2 petang. Tengok. Hari ke-16 jam 2 petang. Warna keruh kekuningan ataupun coklat. Kita ingat. Hak ni kuning lah. Walaupun oren. Okey. Jadi. Keluar pula hari ke-10. Nak hukum apa warna kuning ni? Pada pandangan asah, hukum dia adalah haid. Dia ada khilaf. Bab keruh dengan kuning ni, dia ada khilaf 7 pandangan. Yang nanti kita akan bahas. Yang saya pun insya-Allah pening. Tapi kita cuba fahamlah sebelum kelas tu. InsyaAllah lah.
Kita tak bagi meninggal orang. Kalau kita tak tahu benda tu, kita tak bagi tahulah. Dah tak tahu, nak bagi tahu apa? Ataupun kita terang-terang orang tanya, kita tak tahu. Wallahu a'lam sajalah. Kita bagi apa yang boleh. Saya bukan reti ingat. Tu. Ada hari ke-10, Zuhir keluar darah. Nak hukum apa? Atas pandangan asah, hukum dia haid sama ada dia muafakat dengan adat ataupun tidak. Itu mudahlah. Dan saya kalau jawab ke orang perempuan pun, saya kata, ambil muktamad lah. Kalau takut nak pakai khilaf kan, tersilap pula lagi. Macam masalah, kalau adat dia pernah nakak tengah-tengah tu. Contoh, adat dia pada bulan lepas. Adat dia pada bulan lepas ialah 2 hari haid. 2 hari haid, 4 hari suci. 3 hari haid semula. Contohlah. Okey. Semua tu hukum haid belaka. Cuma cara keluar darahnya 2 hari pertama keluar darah. 3 hari kemudiannya nakak. 4 hari kemudiannya keluar semula darah. Semuanya haid belaka. Cuma pada bulan depan contohnya. Tu. Keluar darah hari pertama, hari kedua. Hari ketiga nakak contoh. Hari ketiga nakak ni muafakat adat lepas. Kalau ikut boleh tunggu lah. Itu atas pandangan Imam Rafi'i. Tapi kalau saya jawab soalan, saya tak bagi pandangan Imam Rafi'i, saya bagi pandangan Imam Nawawi, iaitu pandangan mu'tamad, kena mandi. Zuhir suci, mandi. Supaya saat lagi, masalah itu je yang kena tunggu. Takut-takut dia gikiah ke masalah lain. Semua kena tunggu belakang. Ni pun kena tunggu. Hari pertama keluar darah. Tak cukup 24 jam ni. Kena tunggu sampai 24 jam. Tengok. Dia jadi masalah pelik dah. Dia mula jadi mustahik mutlak. Tu. Jadi kita tak mau bagi pening, kita bagi muktamad saja. Ataupun kita bagi khilaf juga, cuma kita bagi tahu muktamad gini. Dan mudahnya ambil gini. Supaya perempuan tidak pening, sebab perempuan yang datang haid, orang lelaki tak datang haid, senanglah dia nak bincang khilaf. Orang lelaki ni nak bincang khilaf sampai 40 qaul pun tak ada masalah, tapi nak amalnya orang perempuan. Tu. Tu okey. Jadi Zuhir darah keluar, maka wajib berhenti sembahyang, batal puasanya. Ada puasa yang pada hari ke-7, ke-8, ke-9 atas pandangan mu'tamad tak sah, batal, wajib qada. Atas pandangan dhaif sah dah puasa dah, tak perlu qada. Boleh nak ambil mana-mana pandangan, tak ada masalah walaupun pandangan dhaif. Dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhin Minhaj kata Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah kata boleh untuk amal qada'ih untuk diri sendiri, bukan untuk fatwa. Okey. Jadi keluar berterusan sampai ke 16 jam 2 petang. Lebih lagi? Tak lebih lagi. Maka kesemuanya haid. Berhenti jam 2 petang, zuhirnya suci. Maka wajib mandi untuk sembahyang zuhur lah. Sebab 2 petang pun. Sembahyang zuhur lah. Jadi haid dia daripada hari pertama sampai hari ke-16 jam 2 petang, hukum semua haid. Yang tak keluar darah, hukumnya haid. Atas pandangan mu'tamad, hukumnya suci atas pandangan dhaif. Tu je. Okey. Dia pun berhenti. Tiba-tiba keluar darah lagi. Darah warna hitam pula. Tu. Tiba-tiba keluar darah lagi. Hari ke-16 juga. Okey, dia berhenti sekejap. Hari ke-16 jam 8 malam. Hari ke-16 jam 8 malam keluar semula darah. Sampai hari ke-22 jam 6 petang. Tu. Hari ke-62 jam 6 petang, warna hitam dan pekat. Warna hitam dan pekat. Jadi hukum dia apa? Okey, zuhir keluar darah, adakah dihukumkan haid? Tidak. Sebab apa? Dah lebih bodoh dah. Lagi pula jam 2 petang, hari ke-16, dia tidak berterusan darah. Bahkan dia ada pemisah. Dia pernah nakak dah. Sehinggalah 7 malam dia nakak, 8 malam mari semula. 8 malam semula semula. Maka dia tidak panggil ya'bur. Ya'bur, melepasi. Jawaza yujawis, dia tidak melepasi 15 hari 15 malam. Bahkan dia ada pemisah antara nakak dia. Jadi ini dia panggil takmilatut tuhri, menyempurnakan sekurang-kurang suci. Jadi menyempurnakan sekurang-kurang suci ialah start daripada hari ke-16 jam 4 petang sampailah 15 hari kemudian jam 4 petang. Apa-apa sahaja darah yang keluar, semua itu darah istihadah kerana takmilatut tuhri. Maka hari yang ke-16 sampai 22 dia itu istihadah. Adakah dia nampak darah jam 8 malam tu dia kena berhenti sembahyang? Tak boleh. Tak boleh berhenti sembahyang. Bahkan kena sembahyang isyak juga saat lagi sebab dia dah tahu itu adalah istihadah. Jadi kalau masalah keluar darah tu, dia kena basuh farah dia, kena ikat dengan cawat dan sebagainya. Itu akan belajar nantilah. Okey. Tu masalah kalau istihadah keluar berterusan lah. Okey, kalau keluar berterusan darah tersebut. Masalah. Itulah jawapan dia. Tu okey.
Hari ke-17 keluar darah. Adakah kena berhenti? Tak kena berhenti sebab tahu dah istihadah. Hari ke-18, 19, 20, 21, 22. Tak kena berhenti sebab tahu dah istihadah. Tu jawab cara praktikal. Sebab saya suka jawab secara praktikal sebab kesian ke orang perempuan lah. Tu. Orang perempuan ni dia tak tahu akan datang apa benda. Jangan jadi macam ni ya. Contoh hari pertama sampai hari ke-35 keluar darah. Jangan tunggu darah sampai hari ke-35 baru tahu jawapan. Itu masalah tu. Ada orang mengaji dah bab haid nifas, tapi dia ada masalah penyakit sampai keluar istihadah 30 hari keluar darah, 35 hari keluar darah. Dia tunggu sampai hari 35 baru nak tahu mana haid mana istihadah. Tak kena ke tu. Dia hukum haid istihadah ni dia kena hukum zahir sebab kita tak tahu. Kalau kita tunggu, makna kita tahukah kita ni mati bila? Tahu tak kita mati bila? Kalau tahu mati tu selepas daripada hari 35 tak apalah. Kita boleh qada lagi. Takut-takutnya mati dalam keadaan kita tak qada sembahyang yang sepatutnya kita qada. Kalau tak sempat qada sembahyang sedangkan dah ada azam untuk qada, tak apa. Ni tak ada azam. Bila tak ada azam seolah-olah dia tak mau buat sembahyang tu, maka mati dalam keadaan maksiat. Wal'iyadzubillah. Tu. Jadi saya jawab untuk contohnya whiteboard ni secara praktikal supaya orang perempuan faham secara praktikal bila dia nak mandi, bila dia nak sembahyang. Kalau orang lelaki senanglah. 1 sampai 22. Semua 1 sampai 22. 1 sampai 16 ni takmilatul tuhri. Senanglah. Bagi orang perempuan dia nak tahu bila nak kena mandi. Ni hari pukul 4 berhenti kena mandi ni. Kena mandi sebab zahir suci. Hari ke-6 berhenti kena mandi ni. Wajib sembahyang. Contoh hari yang ke-6 dia berhenti. Hari ke-7 mati kawan tu. Tak sempat nak tak sempat dia tunggu. Contohnya hari ke-6 3 petang dia tunggu kut-kutlah ada keluar darah. Dia tak sembahyang dalam keadaan sebab atas alasan tunggu haid. Kalau hari ke-7 hari ke-8 mati mana? Tak mampu kawan tu. Tak pasal-pasal menjawablah di kubur. Wal'iyadzubillah. Tu soalan yang kedua. Habis. Tu jawab secara, jadi cara jawab soalan haid ialah ada secara teori, ada secara praktikal. Jadi saya jawab secara praktikal supaya mudah orang perempuan tahu. Jadi orang perempuan mengaji bab haid ni bukan sekadar nak tahu berapa hari haid, tapi tahu bila nak mandi. Tu. Kalau orang lelaki tahu praktikal, tahu teori tak apa dah sebab dia bukan nak kena mandi pun. Tu. Orang perempuan nak kena mandi. Tu. Sakit ke orang perempuan lagi. Tu. Okey. Soalan yang ketiga. Terakhir. Farah namanya. Dia beranak. Ni beranak pula. Kisah beranak. Okey, dia beranak. Beranak beranak yakni kosong rahim. Lahir ataupun lahir beranak kosong rahim, sama berlaku lah tu. Okey. 17 hari selepas beranak. Kita kata kalau ikutkan bahasa 17 hari selepas beranak, hari ke-18 lah. Tapi tak apalah, kita buh hari ke-17. Tak apa. Tak ada masalah. Hari ke-17. Hari ke-17 baru mari darah. Tu darah apa? Darah warna keruh. Kita ambil keruh ni hijau pula. Hari ke-17 dia mari darah keruh. Jam 9 malam. Mari darah warna keruh. Sampailah hari yang ke-28 jam 4 petang. Straight. Satu lagi ada dalam kitab sebut, kalau keluar at-tariyah itu tidak dihukumkan haid. At-tariyah ialah suatu yang keluar di hujung-hujung haid yang bukan keruh, yang bukan kuning. Dan bukan warna yang macam warna-warna haid. Dan itu tidak dihukumkan haid. At-tariyah namanya. Saya tak tahu at-tariyah tu benda apa. Hakikat wallah alam. Jadi kalau orang perempuan tahu boleh bagi tahu saya lah at-tariyah binatang apa. Saya tak tahu sebab saya tak mengalami haid. Dan guru pun tak pernah bahas. Sebab tu kitab tinggi sebut at-tariyah tu. Okay, istilah at-tariyah disebut dalam kitab At-Tahqiq Al-Imam Nawawi, disebut dalam kitab An-Najmul Wahash dan sebagainya. At-tariyah namanya. Dalam bahasa Arab dia panggil at-tariyah. Kita cari dalam kamus pun dia hanya kata at-tariyah, at-tariyah. Dalam kamus pun dia akan kata asy-syai'ul ladzi. Dia panggil at-tariyah, dia berkurungan mustalahat haid. Istilah dalam bab haid. Lepas tu dia kata asy-syai'ul ladzi yakhruju bilaunin
dengan warna yang bukan keruh, bukan sufrah, bukan kuning, tapi di hujung haid. Saya tak tahu. Cuma dia kata at-tariyah ni tidak dihukumkan haid. Kalau keluar at-tariyah ni, dia bukan hukum haid. Dia at-tariyah keluar di hujung-hujung haid. Saya pun tak tahu at-tariyah ni hakikat lagu mana. Tak pernah dengar lagi perbahasan Tok Guru. Jadi saya tak tahulah. Kok perempuan tahu, boleh khabar ke saya. Saya tak tahu. Tu. Sebab saya tak mengalami haid. Sebab tu kalau perempuan kalau tahu bab haid, alim bab haid, dia boleh cerita lebih lagi sebenarnya. Dia boleh cerita lebih lagi. Bahkan dia boleh cerita kalau makan ni darah dia jadi macam mana. Darah dia jadi merepek kalau ke mana. Kalau makan Maggi ni darah jadi tak betul ke macam mana. Dia lebih boleh terang kat situ. Kita orang lelaki tak tahu dah sebab tu, melainkan kena tanya doktor lah. Doktor ke ahli perubatan ke. Kita tak tahu sebab kita makan lah apa benda pun duk berak dah sama tak ada keluar darah apa-apa pun. Tadi. Tapi kalau perempuan dia beri kesan makan sekian-sekian, keluar darah sekian-sekian. Makan jadi merepek. Okey. Jadi hari ke-17, Zuhir nampak darah jam 9 malam. Apa hukum dia? Hukum dia ialah Zuhirnya wajibkan hukum haid. Kenapa? Atas kaedah, lepas beranak dengan nak mari darah semula, dia punya suci lebih daripada 15 hari, 15 malam, maka darah yang datang selepasnya, hukumnya ialah haid. Ni 15 hari, 15 malam lah. Lebih hari ke-17 tu. Daripada tarikh beranak. Atas pandangan mu'tamad lah. Atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Dia ada khilaf 3 qaul di sini. Cuma kita kata pandangan mu'tamad tu. Dan kita memang nak amal pandangan mu'tamad pun senang. Tak pening sekejap lagi. Okey, 17 keluar Zuhir haid. Sebab apa? Keruh atas pandangan asah haid. Atas pandangan asah haid. Okey, haid lah hukum dia atas pandangan mu'tamad. Okey, hari 18 ya. Keluar sampai hari ke-28. Berapa hari ni? Lebih kurang 10 hari, 9 hari gitulah. Okey, 9 hari, 10 hari tu. Haid dah semua. Okey, berhenti jam 28, jam 4 petang. Maka wajib hukum dirinya sebagai suci, wajib saat lagi dia sembahyang asar. Tu wajib saat lagi dia sembahyang asar serta qada zuhur lah. Serta qada zuhur pada hari ke-28. Tu Zuhir kena wajib hukum suci. Semua ni haid. Okey, semua ni haid. Okey. Lepas beranak tak ada darah. Bila lepas beranak tak ada darah, wajib mandi wiladah bila dia nak semayang. Wajib mandi wiladah bila dia nak tawaf dan sebagainya. Tawaf lepas lahir. Mana tahu. Apa-apa ibadat yang perlu kepada uduk dan mandi, maka wajib dia buat selepas daripada beranak tu. Yang utamanya mandi wiladah tu lah. Lepas beranak mandi kalau tak keluar darah. Biasanya keluar darah lah. Yang tak keluar darah ni jarang berlaku. Okey, berhenti. Kemudian, tiba-tiba suci, nakok, tiba-tiba mari darah warna coklat pada hari ke-52. Pada hari yang tak apalah. Pada hari yang ke-25 52 jam mana? Jam 1 petang. Jam 1 petang sampailah hari yang ke-53. Hari yang ke-53 jam 11 pagi pada keesokannya lah. Apakah darah hukum dia? Apakah hukum darahnya? Pertama, 28 hari bulan 4 ni darah last keluar pada pukul 4 petang. Makna suci pada pukul 5. Pukul 5 suci dah. Contohlah, pukul 5 suci. Maka kena tambah 15 hari. 28 hari yang ke-28 jam 5 petang tambah 15 hari. Mana? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 jam 4 petang. Itu suci. Makna kalau 43 jam 4 petang tu antara 28 sampai 43 tu apa-apa keluar darah waktu itu semuanya adalah istihadah kerana takmilatut tuhri. Kalau tak bersambung lah. Kalau dia tidak bersambung dengan 28 jam 4 hingga ke atas. Kalau dia pisah contoh 28 bulan 4 28 4 petang dia keluar semula 28 bulan jam 8 malam. Tu pisah dah tu. Tu takmilatut tuhri. Jadi ni lebih bukan 43 bahkan 52 lebih. Maka ni Zuhir hukum haid. Zuhirnya hukum haid pukul 1 ni. Zuhir hukum haid wajib dia tinggal semayang, wajib dia puasa dia tu batal, tak boleh nak jimuk dan sebagainya, haram. Hari ke-52 sampailah esok pagi jam 11 berhenti. Berhenti dah. Zuhir berhenti, hukum suci. Tengok tak cukup 24 jam, maka tahulah dirinya ialah istihadah sebab atas kaedah tidak cukup 24 jam.
Tidak cukup 24 jam, maka hukumnya ialah istihadah. Maka dia yang tak sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak pada hari ke-52, kemudian tak sembahyang subuh, wajib qada semula semuanya. Sebab dia itu istihadah. Wajib qada segera ke tak? Wajib qada satu. Wajib segera qada ke tak? Tidak wajib segera qada, bahkan sunat untuk segera qada. Boleh dia nak takhirkan kerana ditinggal sembahyang bukan kerana sengaja, bahkan kerana uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Iaitu zon hukum dia haid. Padahal akhirnya baru tahu dia bukan haid. Maka dia boleh nak qada puasa sebulan lepas tu, 2 bulan lepas tu, 3 bulan lepas tu, atas dasar dia kena azam dulu. Oh, aku nak qada lepas ni. Sekira-kira kalau dia mati tak sempat qada pun, dah sudah terlepas dosa dia sebab dia sudah ada azam. Dan dia tidak ada kewajipan ke atas dia untuk segera qada. Maka tak ada masalah. Mati dalam keadaan tak qada sembahyang, tak apa ke? Tak apa kalau dah berazam. Lagi pula tuntutan untuk qada sembahyang itu bukan wajib segera. Dia dikategorikan sunat segera sebab dia dikategorikan sebagai orang yang uzur. Zon dirinya haid padahal hakikatnya bukan haid. Itulah. Setakat tu dulu untuk petang ini. InsyaAllah sambung pula pada esok petang untuk jawab soalan 5-7. Barakallahu fikum bagi siapa-siapa yang telah menjawab soalan-soalan daripada awal sampai habis. Ada seorang nama Muhammad Syariful Huda. Hak tu saya tengok daripada awal sampai habis dia jawab. Tak pernah miss. Tu. Tu bagus lah tu. Budak Azhar tu. Pelajar Azhar tu, qiraat tu. Tu. Tu tahu dah kahwin boleh jawab tu. Hak bujang ni sibuk tak nak jawab tak tahu. Bagus lah jawab tu. Walaupun tak tahu, saya tak tengok jawapan salah ke betul. Saya tengok jawapan secara umum ya. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, tak apa lah. Kalau betul, kalau tak mau nak salah, takut salah, kurang lah pelajar Malaysia. Pelajar Indon dulu, dia jawab salah lagi konok. Sebab apa? Dia tahu diri dia salah. Ni takut lah. Ada yang PM jawapan kat saya. Lah, PM buat apa? Komen lah. PM kan saya nak baca sangat. Saya nak tengok je. Betul ke tak dia jawab? Saya tengok secara umum ya, tak dan nak tengok secara tafsir tu. Tu ada yang salah, ada yang betul. Tu. Ada yang salah, ada yang betul. Jadi baguslah bagi siapa yang jawab pada awal habis. Nak kata sibuk apa? Tidur 45 jam. Takkanlah jawab 5 minit tak boleh. Ni jawapan 5 minit yang bukan nak suruh buka jadual. Kita dah bagi siap tarikh lagi. Tarikh, masa. Tinggal bilang jari je. Tak payah nak buka jadual-jadual. Nak tulis dalam kertas ke apa. Tak payah. Tidur sambil-sambil berak. Buka handphone sambil-sambil berak. Jawab jawapan. Tak apa. Tak ada masalah. Kira cukup ke tak 15 hari. Cukup ke tak? Cukup. Tak cukup sudah. Itu ya. Belum hari bak istihadah lagi. Bak mudah ni. Bak haid je. Belum istihadah betul-betul lagi. Tamis tu. Ada yang jawab betul tapi elak tak kena. Saya dapat detect lah. Jawapan betul tapi elak sebab tak kena. Dia kata ada yang tak boleh tamis. Dia kata haid sebab tak boleh tamis. Tak kena elak tu. Ni tak masuk bab tamis lagi. Bab haid ni tak masuk bab tamis lagi. Bab tamis tak tamis tu bab masuk dalam istihadah. Tu okey. Okey, sampai itu dulu. Masih banyak. Barakallahu fikum. Siapa yang jawab tu, mudah-mudahan teruslah menjawab soalan tu daripada awal babi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.